Belum bermula lagi. Kenapa pula lambat? Biasanya sekejap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi pada minggu ini insya-Allah kita akan bermula dengan tajuk yang pada ustaz lah ya. Dia adalah solbul maudhu', istilah yang biasa ustaz guna. Intipati ya, intipati kepada saraf. Kan? Saraf ada banyak tajuk dia. Kalau itu buka ini ringkasan ya. Kitab yang kita guna ni ringkasan. Tapi kalau antum kuasai ringkasan ni sebenarnya dah cukup bagus-bagus sangat dah untuk antum kenal saraf kan. Jadi banyak bab kan, bab isim, lepas tu kita masuk bab fi'il, lepas bawah dia kan, bab fi'il, bab harf, panjang tajuk dia kan, bab hamzah. Jadi ini semua bab saraf kan, bab saraf. Jadi dalam banyak-banyak bab ini yang pada ustaz mungkin dia berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Pada ustaz yang perlu antum kuasai betul-betul kuasainya adalah yang ini. Al-ismu bin nazari ila tarkibihi. Yang boleh tak masuk tanda sikit. Al-ismu bin nazari ila tarkibihi. Dia tak ditanda, dia garis. Tak apalah. Kan? Nanti kita garis bawah lah. Okay? Jadi tajuk ini antum pegang betul-betul. Dan kalau antum biasa dengan matan binat, dia ambil ke sini dekat sini kan. Dia ambil sini dengan yang bawah ni. Yang ini satu tajuk, yang bawah di tajuk ini moleknya digabung sekali dengan tajuk al-fi'lu bin nazari ila tarkibihi. Geng dia. Kan? Al-fi'lu bin nazari ila tarkibihi. Yang bersama dengan kita adalah apa? Al-ismu. Kan? Di hujung sama tarkib. Baik. Tajuk ini pegang betul-betul. Dalam nahu dia macam kita pegang mubtada khabar. Macam kita pegang fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Ustaz selalu beri contoh, biarlah antum dengar banyak kali pun daripada ustaz ya. Tajuk utama ni dia macam lebuh raya. Lebuh raya ni adalah jalan paling mudah untuk ke mana-mana. Kita nak ke Kuala Lumpur, paling mudah cari lebuh raya. Alhamdulillah kita dah ada lebuh raya. Masuk lebuh raya, paling dekat dengan ustaz Ajil. Itu mungkin berbeza antara setempat dan setempat yang lain. Masuk ke Ajil tu straight jalan. Nampak tak? Straight jalan. InsyaAllah akan sampai ke Kuala Lumpur. Lepas tu barulah jalan kecil-kecil dia, kan? Jalan kecil-kecil, jalan negeri, jalan persekutuan dulu, jalan persekutuan, jalan negeri, jalan kampung, kan? Tapi dalam mana-mana tajuk, dalam mana-mana ilmu sekalipun, dia akan ada ilmu yang paling penting, kan? Dia panggil solbul maudhu' dia. Itu yang kita cari sebenarnya. Dalam ilmu saraf, apa yang paling penting? Penting belaka, kan? Penting belaka. Tapi apa yang paling penting? Dalam nahu apa yang paling penting? Penting belaka, tapi apa yang paling penting? Begitu juga fiqh. Fiqh apa yang kita belajar? Kita akan mula dengan fardhu ain kan, yang rubu' al-ibadat. Adakah muamalat tak penting? Adakah munakahat tak penting? Penting juga kan. Tapi yang ibadat tu lagi penting. Kan? Dia panggil solbul maudhu'. Dalam rubu' ibadat tu pula, apa paling penting yang kita buat setiap hari? Sembahyang. Nampak tak? Jadi tajuk sembahyang taharah, dia bermula dengan taharah lah kan. Taharah sembahyang tu, itu yang kita panggil solbul maudhu'. Yang kita perlu kuasai betul-betul. Dalam fiqh begitu juga. Dalam fiqh. Jadi satu cara kita boleh dapatkan ilmu tu adalah kita pegang yang kata orang intipati ilmu tu. Daripada situ kita kembangkan ilmu kita kan. Okey, baik. Jadi usaha harap itu beri perhatian yang lebih lah ya. Kita ada 6 minggu lagi ni. Kalau itu kuasai betul-betul apa dia masdar, apa kita panggil isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, bagaimana dia bekerja, kadang-kadang dia bekerja, kadang-kadang dia tak bekerja. Itu akan kuasai saraf kan, insya-Allah. Kemudian insya-Allah sem depan
beri pula perhatian kepada fi'il pula. Kan, fi'il. Fi'il apa? As-sulasi, ar-rubai, al-khumasi, as-sudasi dan sebagainya. Jadi yang bahagian fi'il tu, yang bahagian fi'il ini, yang akhirnya kita panggil sebagai matan bina. Bukan kita panggil kan. Yang biasa kita dengar orang sebut matan bina. Jadi kalau dalam Nahwu, matan ajurumiyah. Yang Ustaz tengah mengajar sekarang ni, malam Jumaat. Malam Jumaat pula, tukar dah. Rabu malam Khamis. Kan? Rabu malam Khamis. InsyaAllah habis daripada Nahwu, Ustaz akan buka kelas matan bina. Kan? Jadi sebenarnya, pada ustaz lah pada ustaz kan. Itu sebenarnya kena masuklah kelas kan, pada ustaz. Kan? Itu kena masuk kelas. Itu belajar bidang bahasa, belajar bidang itu memang di TBQ kan, bahasa kan. Jadi matan jurumiyah dan matan bina itu adalah perkara yang kata orang tak boleh tidak lah kata kan, mesti kan. La yustaghna anhu, mesti kan, mesti antum kuasai. Dia asas sebenarnya kan, tapi asas yang perlu dikuasai dengan baik kan. Jadi sambil-sambil tu Ustaz mempromosikan lah kelas Ustaz. Sekarang ni kita tukar pada Rabu malam Khamis, kerana Khamis malam Jumaat tu selalu sangat bermasalah kan. Jadi kita tukarlah. Sekarang ni dah sampai pada tawabik dah. Mana tawabik. Okay, baik. Alhamdulillah. Mukadimah kan apa? Motivasi kan. Motivasi kan ada sama kan. Okey, muka surat 33. Cak. 20. Cak sikit. 8. 9. Ni ringkasan ni sebenarnya. Sangat ringkas kan. Sangat ringkas. Ni jamak-jamak itu baca bagus untuk itu. Jadi kita tidak bahagian jamak tu itu bacalah. Ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim masa lepas dah. Jamak kilah Okey baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu al-khamis, al-ismu bin nazari ila tarkibihi. Okey, hari ni Ustaz ambil peranan jadi pembaca sendiri untuk percepatkan masa. Yang qasimul ismu bin nazari ila tarkibihi qismaini, jamidun wa mushtaq. Ayat ni tu hafalah itu hafalah ayat ni. Dia sebenarnya ayat ni berulang-ulang je sebenarnya kan. Berulang-ulang je. Bin nazari ila dari sudut apa? Dari sudut tarkib. Macam mana nak sudi jadi jadi macam besar macam gitu. Allahu akbar. Dia nak ijah kat mana tu? Nanti Ustaz cuba carilah. Kan? Tarkib kan? Apa maksud tarkib? Kita kata asal kalimah lah. Pembinaan. Pembinaan perkataan. Pembinaan perkataan. Dia ada jamid, dia ada mushtaq. Apa dia jamid? Al-ismu al-jamid huwa ma lam yu'khaz minhu ghairuhu. Kan? Jadi jamid tu dia memang asal dia begitu. Dia tidak diambil daripada perkataan yang lain. Cawan dalam bahasa Melayu kita. Cawan lah. Kan? Cawan tu tidak diambil daripada perkataan yang lain. Berbeza dengan perkataan pelarian. Kan? Pelarian kita ambil daripada lari. Betul tak? Itu bahasa Melayu. Nak mudah faham. Jadi jamid ni adalah cawan tu. Bahasa Melayu itu kena tanya Cikgu Syah lah kan? Puan Syah. Okey. Jadi jamid ni adalah kalau contoh bahasa Melayu cawan. Kalau contoh bahasa Arab nanti sampai dalam bahasa Arab kan. Wal ismu al-jamidu naw'ani, ismu zat atau ismu jin wa ismu makna atau masdar. Jadi jamid ni dia ada dua. Satu ismu zat, satu ismu makna. Ismu zat juga dikenali sebagai ismu jins, ismu makna juga adalah masdar. Yang kita baca sama masdar. Daraba yadribu darban. Darban tu masdar. Qatala yaqtulu qitalan. Qitalan tu masdar. Akala yakulu aklan. Aklan tu masdar. Syariba yashrabu. Ni ramai sebut syaraban. Syaraban salah Dia syurban ke syarban? Syurban. Okey. Muka surat apa ni? 242. Itu ingat 242 Dah aku Ustaz lupa. Jadi kalau masdar tu kat sinilah yang Ustaz pernah beritahu itu kan. Kalau kita nak cari masdar tu kat sini. Bermula daripada muka surat berapa ni? Biarlah atas sikit. Kena suka main lah ni kan. Itu kan orang bahasa kan. Itu orang bahasa. Bermula pada muka surat 131. Kalau tak salah Ustaz 100 muka surat kan. Daripada muka surat 131 sampai lebih kurang 230 something kita try 440.
131. 440. 440. Baik. Oh, dia dah lebih. Tak sampai. Jadi 4 kos 400. 400 baru ulam. Kan? Jadi Ustaz nak beritahu bukan apa. Yang ni sebenarnya itu kena main sama-sama ni kan. Nak tengok. Contohnya lafata. Mudhari' yalfitu. Lafata ni biasanya menjeling dah. Iltafata kan. Laftan. Lara ni. Lara fil qaul. Yalgu. Lagwan. La'ana. Yal'anu. La'nan. Kan. Jadi yang ini sebenarnya masdar ini kita akan sampai nanti insya-Allah. Baik. Ismu zat huwa ma la yu'khaz min lafzihi fi'lun bi ma'nahu. Dia tak ada fi'il. Kan dia tak ada fi'il. Contohnya rajulun bukan berasal dari rajala tu ada kan, tapi bukan rajulun bukan daripada rajala. Rusnun bukan daripada wasana, nahrun bukan daripada nahara. Boleh jadi ada fi'il kan, boleh jadi ada fi'il macam contohnya rajulun. Mungkin kalau kita cari rajala mungkin ada sebab irtajala ada. Rajala ada lah kan. Tetapi rajulun bukan diambil daripada rajala ataupun rajala tu irtajala itu bukan diambil pada rajulun ini kan. Maksudnya dia berdiri dengan sendiri. Asadun, namirun, apa lagi? Hajarun kan. Perkataan-perkataan yang dia tidak diambil daripada mana-mana perkataan dan tak ada perkataan yang ambil daripada dia. Gitu Okey, baik. Masdar pula adalah ma dalla ala makna mujarrad min zaman. Masdar ni senang cerita tadilah kan. Masdar ni dia ada persamaan dengan fa'il. Dari sudut ada peristiwa kan. Ada perbuatan atau ada peristiwa atau ada sifat. Tetapi yang membezakan dia dengan fa'il adalah fa'il ada masa. Ada madhi, ada mudhari', ada amar. Masdar tidak ada. Senang cerita masdar ni yang Ustaz sebut tadi lah. Kan? Ijtama'a, yajtami'u, ijtima'an. Itu masdar. Kan? Biasa kita terjemah masdar ni apa dia? Kata terbitan. Kan? Terjemahan tu untuk nak beri faham. Contohnya penulisan. Penulisan berasal daripada tulis. Jadi penulisan. Dalam bahasa Melayu kita panggil penulisan itu kata terbitan daripada tulis. Dari segi makna itu betul. Kan? Tapi dalam bahasa Arab, kata terbitan sebenarnya adalah mushtaq. Kita akan sampai di mushtaq. Itu kata terbitan yang betul. Adapun masdar, bahasa Arab ni masdar ni, nama pun masdar. Apa maksud masdar? Masdar adalah punca. Gitu. Macam mana dia terbit daripada yang lain sedangkan dia punca? Okey. Jadi dalam bahasa Arab sebenarnya kan, yang pandangan yang kuat antara contohnya daraba tadi. Daraba yadribu darban. Daraba fi'il madhi. Kan? Yadribu fi'il mudhari'. Darban masdar. Mana si asal? Kan? Dalam bahasa Arab yang sebenarnya yang asal adalah darban. Isim tu yang asal. Kan? Isim itu yang asal. Tetapi hari ni kita nak senang kerja kita sebut balik pada asal. Maksudnya apa? Balik pada fi'il madhi. Sebab apa nak cari dalam kamus? Kan? Sebab ada setengah masdar ni macam ijtama'a, yajtami'u, ijtima'an. Dia dah tambah ada huruf. Nampak tak? Ijtima'an. Jadi kalau kita cari dalam kamus, kita tak akan jumpa ijtima'an di depan-depan. Kita akan jumpa ijtama'a terlebih dahulu. Sebab itulah bila kita sebut asal perkataan tu, kita kena faham betul-betul. Dalam bahasa Arab, pandangan yang kuat, pendapat yang kuat, asalnya adalah masdar, isim. Tetapi untuk penggunaan harian, bila kita sebut balik pada asal, maksudnya balik pada fi'il madhi. Sebab apa? Sebab senang nak cari dan senang nak tasrifkan dia. Okey, baik. Poin ni itu beri perhatian ya. Ustaz letak bintang ni, beri perhatian. Al-fi'lu, sebab macam lah. Al-fi'lu yadullu ala syai'ain, al-hadas wa zaman. Macam saya cerita tadi kan. Fi'il dia ada dua perkara. Pertama ada peristiwa. Kan? Ada peristiwa, ada perbuatan, ada sifat dan sebagainya. Kan? Ada nisbah. Senang cerita Ustaz sebut peristiwa lah umum. Yang kedua dia ada masa. Nampak? Contoh dia. Fal fi'lu qama yadullu ala qiyamin fi zamanin madin. Qama telah berdiri.
ada perbuatan berdiri dan ada masa iaitu telah berlaku. Wa yakumu yadullu ala qiyam fil hal aw istiqbal. Berdiri menunjukkan ada perbuatan dan ada masa iaitu sedang berlaku. Huwa yakumu al-ana ataupun huwa sayakumu al-ghadan. Dia sedang berdiri sekarang ataupun dia akan berdiri esok. Kan? Wa kum yadullu ala qiyam fi istiqbal. Adapun fi'il amar menunjukkan akan datang. Bangunlah. Perbuatan tak berlaku lagi. Kan? Perbuatan tidak berlaku lagi. Dia akan berlaku pada masa depan apabila orang yang mendengar tu menjawab. Kan? Dia pun berdiri. Ahmad kata kepada Ali, kum. Ali pun berdiri. Kan? Baik. Amal qiyam, qiyam apa dia? Qiyam masdar kan? Masdar fahuwa al-hadas. Jadi qiyam ni adalah peristiwa tu sendiri. Kan? Dia tak ada masa. Okey, Ustaz beri contoh dalam bahasa Melayu supaya tu faham kan. Menulis. Bila menulis perbuatan, menulis ni boleh jadi Zaid. Zaid telah menulis surat kemarin. Kan? Kataba Zaidun ar-risalata bil ams. Ataupun sedang berlaku. Zaidun yaktubu ar-risalata al-an. Zaid sedang menulis surat sekarang. Ataupun Zaidun sayaktubu ar-risalata ghadan. Zaid sedang akan menulis apa kita panggil risalah apa risalah? Surat. Esok kan. Jadi ada perbuatan dan ada apa? Ada masa. Adapun penulisan. Penulisan awak sangat menarik. Dia menunjukkan pada masa tak? Tak ada. Kan? Tidak menunjukkan pada masa. Sebab itulah itu yang membezakan antara fi'il dan masdar. Dalam bahasa Arab, bila kita nak tasrif, masdar ni kita letak nombor 3. Fi'il madi, mudhari', masdar. Setengah-setengah buku ditambah fi'il amar, tak perlu kan? 3. Madi, mudhari', masdar. Madi, mudhari', masdar. Nanti kalau itu belajar dengan ustaz tambah 2 lagi. Isim fa'il, isim maf'ul. Jadi 5. Untuk setiap fi'il kita hafal begitu. Contohnya daraba yadribu darban, daribun madrubun. Akala ya'kulu aklan, akilun ma'kulun. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un. Jadi kalau kita rajin untuk main seumur ni, bahasa Arab akan jadi mudah lah. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun. Jadi ustaz rasa semesta akan datang kot kita akan semasa ni ustaz dah boleh beri dia punya mukadimah dia insya-Allah. Kita akan hafal insya-Allah sebab ada dalam tu. Cuma yang lebih kuat laginya pada semesta akan datang. Sebab dia terlibat dengan fi'il. Okey baik. Dengar ini pendapat yang kuat. Kalau yang tanya ustaz, ada tak ustaz pendapat yang lain? Ada kan. Bila sebut ilmu ni, mana-mana ilmu pun ada perbezaan pendapat. Mula-mula belajar dulu, saya ingat para ulama-ulama bidang agama je suka berbeza pendapat. Rupanya tidak kan. Doktor ada berbeza pendapat kan. Ahli astronomi ada berbeza pendapat. Jadi semua bidang tu ada pakar dia dan ada perbezaan dia. Tetapi pendapat yang ramai orang pegang adalah wal masdar aslu al-fi'li. Nampak tak? Mana asal? Qama ke qiyam. Jadi dari sudut bahasa qiyam itu yang asal. Tapi kalau kita kata qiyam asal, cari dalam kamus, kita akan jumpa koma dulu kan. Sebab kamus disusun base kepada perkataan yang sedikit. Biasanya fi'il madi itu yang paling sikit. Fi'il madi untuk huwa. Kan? Jadi poin ni antum pegang betul-betul sebab nanti antum akan jumpa orang yang kata asal perkataan fi'il madi. Betul. Nak senang cari. Kan? Tetapi asalnya adalah apa dia? Masdar. Nama pun masdar. Kan? Masdar. Punca. Kan? Punca. Wal masdar aslu al-fi'li wa aslu jami' al-asma' al-mushtaqah. Masdar juga adalah asal kepada semua isim mushtaq yang akan kita belajar dalam minggu-minggu ini. Kan? InsyaAllah kita akan fokus pada isim mushtaq lepas ni. Kan? Jadi ismu al-fa'il, ismu al-maf'ul, sifah musyabbahah, apa lagi? Sirah mubalaghah, isim al-makan, isim zaman, ismu alah. Kan? Semuanya adalah berasal daripada masdar. Kan? Jadi kalau dalam kelas tu Ustaz boleh tunjukkan
Boleh juga nanti kita buat kan. Kotak-kotak yang mesti tu hafal kan. Baik. Wal fi'lu yakunu sulasiyan. Ni balik pada tajuk semester depan, tapi sebab dia berkongsi nak tak nak kita belajar jugalah. Rubaiyan, khumasiyan atau sudasiyan. Apa makna dia? Fi'il ini ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf dan ada yang 6 huruf. Yang 3 huruf nama dia sulasi. Yang 4 huruf nama dia rubai. Lepas tu khumasi, lepas tu sudasi. Begitu cerita dia. Dan apa yang 3 huruf, 4 huruf tu? Tengok pada fi'il madhi dia. Jangan tengok, kalau gitu kita tengok daraba 3 huruf sulasi. Yadribu 4 huruf rubai. Tak aci. Kan, tak aci. Tengok pada fi'il madhi. Sebab itu dari sini kita sebut fi'il madhi tu asal. Kan? Apa-apa sekalipun balik pada fi'il madhi. Kan? Jadi sebab itulah boleh jadi disebabkan balik pada fi'il madhi ni dalam kepala kita letak fi'il madhi tu asal. Fi'il madhi tu asal. Tetapi hakikat sebenarnya yang asal adalah masdar. Kita balik pada fi'il madhi sebab apa? Sebab senang. Kan? Senang untuk kita tasrif selepas dia. Okey? Jadi nak tak nak bila belajar bab masdar kena belajar apa dia sulasi, apa dia rubai, apa dia khumasi, apa dia sudasi. Kan? Okey, baik. Boleh InsyaAllah. Masdar al-fi'li as-sulasi. Fi'il as-sulasi. Balik pada tempat tadi. Ustaz pun tak ingat dalam muka apa. 340 senyap. Ni 243. Ada pen untuk catat. Irfan, kalau ada pen, tolong catat. 243. Senang je. Kita buka satu je ni. Macam ni. Minta Irfan tulis nanti. Okey. 243 243. Tak lupa. Okey, baik. Kita pergi pada tempat tadi. 340. Kita baca dulu. Okey, baik. Masdar al-fi'lu as-sulasi. Okey, hafal ini. Laisa li masdar al-fi'li as-sulasi qa'idah wahidah. Tidak ada sebarang kaedah. Bal, bahkan ya'ti ala suwarin mukhtalifah. Masdar fi'il sulasi ni tak ada kaedah. Tidak ada kaedah. Kan? Tidak ada kaedah. Laisa laha dawabit. Tidak ada dawabit. Dawabit apa pula Ustaz? Dawabit ni macam kaedah kan. Dawabit ni dawabit. Lebih kurang kaedah juga lah ya. Lebih kurang kaedah. Tidak ada peraturan yang khusus. Okey, baik, dengar yang ni. Wa innama tu'rafu. Baca kita. Wa innama tu'rafu, dikenali. Bis sama. Gitu bis sama. Ustaz setiap kali jumpa perkataan sama ni, Ustaz akan terpening sekejap. Sama ke simak? Simai ke samai? Setahu Ustaz sama. Nanti kita cari. Yang takut, kita boleh cari. Waruju' ila kutubil lughah. Jadi konsep dia adalah as-sama' dengan ar-ruju' ila kutubi al-lughah. Jadi yang pertama, kalau itu berada pada zaman bahasa Arab, orang-orang Arab ni masih fasih. Zaman di mana orang bercakap tu ada hujah. Kan? Zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, itu dengar pada orang Arab. Kan? Bila mereka sebut contohnya kharaja, apa masdar dia? Kan? Sama, dengar. Zaman hari ini tak ada dah. Kan? Zaman itu telah pun berlalu. Zaman hari ini adalah ar-ruju' ila kutubi al-lughah. Tapi kita masih panggil dia sebagai samai. Maksudnya bukan kias. Kena dengar daripada orang Arab ataupun kena rujuk kepada kitab. Kita panggil samai lah. Samai. Lawan dia kiasi. Yang ini tak boleh kita kias. Baik. Macam mana? Macam tadi tu lah. 340 dia. 340. 243. Ni. Apa ni? Aba. Apa masdar dia? Ya'ba, iba'an, iba'atan. Dah Ustaz kena hafal ke Ustaz? Kalau itu hafal, ahlan wa sahlan. Ada je kawan-kawan Ustaz yang hafal. Kalau orang-orang ahli Pakistan, ahli India, ahli Afghanistan, mereka hafal. Ustaz ada seorang kawan masa Ustaz di Universiti Islam Madinah, seorang kawan Ustaz orang Afghanistan. Kawan-kawan dia gelar dia mat kamus menggali. Ustaz yang gelar kan. Zaman hari tu mana ada senang-senang buka komputer.
Kan? Jadi malas-malas buka kamus, pergi jumpa dia. Syekh, tasrif kataan bada'a. Bada'a yabda'u bida'atan fahuwa badi'un. Gitu kan. Maksudnya, dia boleh tasrif. Kemudian bada'a ni bukan satu makna ni. Kan? Bada'a, kalau itu buka kamus kan, kalau Ustaz biasa tunjuk pada itu kan. Ini kamus. Al-Ma'ani. Mana dia? Okey. Sekejap Ini sebenarnya kita belajar betul gini zaman sekarang kan. Kita belajar untuk dapatkan maklumat kan. Belajar untuk cari maklumat. Jadi sebenarnya mudah zaman sekarang ni. Al-Qamus Al-Ma'ani. Ini yang paling banyak kita guna. Qamus Al-Ma'ani ni paling banyak kita guna untuk cari dalam online. Kan? Zaman Ustaz zaman mula-mula dulu lain. Kan? Itu contohnya bada'a tadi. Bada'a tadi. Mana bada'a? Masukkan je perkataan. Bada'a. Masuk apa? Bada'a. Enter. Harap-harap internet Ustaz tidaklah. Okey. Bada'a. Fa'il. Bada'a yabda'u. Bada'an. Bada'an. Tadi bida'atan kan. Jadi ada dua kan. Fahuwa badi' wal maf'ul badi' juga kan. Jadi dia tak pakai badi'un dengan mabdu'un. Dia pakai badi' juga. Kemudian ada badu'a, bada'atan. Tadi badu'a kan. Bada'atan. Fahuwa badi'. Ada bada'a, tabdi'a. Nampak kan? Jadi kawan ustaz ni dia boleh sebut ni. Dia boleh sebut. Orang Afghanistan. Jadi orang sebelah India, Pakistan dari segi hafalan memang kuatlah. Tak dapat dinafikan. Sama macam orang Arab. Berbeza dengan orang kita. Tapi orang kita ada kelebihan yang lain. PSA dapat markah tinggi. Hairan dia orang. Kan? Dalam kelas senyap je. Masa PSA alhamdulillah markah tinggi. Alhamdulillah rezeki Allah Taala beri. Okey, baik, kita balik pada tadi. Masuk berapa dah? Dah ingat dah Ustaz. 243. Okey, 243. Jadi nak beritahunya masdar fi'il sulasi ni, fi'il yang asal 3 huruf ni, antum tak boleh reka kan? Antum tak ada kaedah, antum tak boleh reka. Antum kena baca kamus. Kan? Rujuk pada kamus. Bila antum dah lama-lama tu dia marilah macam tadi. Kita balik pada tadi ya. Sami'a tadi. Sama'an ke sima'an? Kan? Sami'a, sina. Kadang-kadang dia hilang ke? Lama-lama dah pakai, hilang. Macam bukan sami'an ni lah. Dia mari sima'an ke sama'an? Sima'an ke sama'an? Jadi, caranya jangan reka. Kita buka kamus lah. Tapi masa yang tu bercakap tu macam tu bercakap je lah tak ada masalah kan. Tapi nak tahu betul, yang tu kena rajin buka kamus. Ra, da, za, ra, zai, sin. Dekat dah. Sami'a, mim, bawah sikit. Mim. Mana di mim? Salah, lam, mim, sami'a. Ni sami'a. Samara. Allahu Akbar. Sampai kat sini, dia buat hal. Nampak tak? Yang ustaz punya ni. Tapi tak apa. Kita boleh buka kamus kita. Mana kamus kita? Kita buka kamus kita. Sami'a tadi. Okey, usah ambil sikit masa supaya itu tahu cara mencari. Mudah zaman sekarang ni. Sami'a. Sami'a ni sama'a. Kan? Kita nak sami'a. Sami'a ni sami'a. Sami'a, mendengar. Sami'a ila, sami'a wa yasma'u, sama'an wa sam'an. Kalau tidak ada baris, maksudnya bagi atas tu. Kan? Maksudnya bagi atas tu. Sama'an. Kan? Sama'an. Jadi sama'i. Sama'i maksudnya mendengar daripada orang Arab. Ya? Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, urusan ayatnya itu je. Masdar fi'il sulasi ni jangan reka-reka kan. Jangan reka-reka. Kita dengar daripada orang Arab. Kita dengar daripada orang Arab. 243. 242 ni. Okay. Ghaira. Bla-bla duk kata tak ada kaedah. Dia ambil kaedah juga. Ghaira annahu minal auzanil ghalibah. Maksud ghalibah. Betul lah tak ada kaedah. Sebab dia ni yang banyak. Kan? Yang banyak kita jumpa. Al-ghalib. Bahasa Melayu ghalib. Yang banyak kita jumpa. Fi masadir al-af'al as-sulasiyah. Waznu fi'alah. Fi'alah. Bila? Kalau terlibat dengan pekerjaan. Al-hirf maksudnya pekerjaan. Kan? Sina'ah, zira'ah, tijarah.
fi'alah. Kan? Kalau pekerjaan. Kemudian fa'alan. Fa'alan. Kalau itirab. Itirab maksud apa itirab? Itirab maksudnya satu benda yang tak tetap. Dia bergolak-golak. Contohnya walayan, dawaron, tawafan. Dalam banyak ni itu ingatlah. Ni 3 kan. Tapi kalau ingat semua pun okey juga. Fu'lah. Fu'lah untuk apa? Fu'lah untuk laun. Warna. Khudrah, sufrah. Geng-geng dah, humrah. Lepas tu kalau aswad, sudah. Apa lagi? Sufrah, khudrah, zurqah. Kan? Fu'al. Fu'al untuk apa? Saut. Da dengan saut. Da ni penyakit. Saut, suara. Su'al, zukam, buka, nubah. Kemudian fi'al. Fi'al untuk apa? Imtina'. Enggan. Macam dia abar ya. Abar, ibaan. Nifaran, itaban, iyazan. Imtina' ni satu benda yang kita minta jauh. Jauh pada kita. Baik. Kebiasaan ya. Tidak ada kaedah tapi kebiasaan. Wa idza lam yadullu al-masdar ala syai' mimma taqaddam fal ghalib ay yakuna ala al-awzan at-taliyah. Ini kalau dia ada pekerjaan kan, ada apa itu panggil? Warna, penyakit dan sebagainya. Kalau tak ada hak biasanya dia kata, hak biasa. Hak ni paling banyak. Setakat pengalaman ustaz ya. Masdar paling banyak wazan ni lah. Fi'il mutaaddi kebiasaannya yang ada maf'ul bih tu, yang maf'ul bih fa'lan. Kan? Kan kita buat. Daraba, daraban. Jalasa, jalasan. Jalasan mungkin ada ya, tapi yang banyak tu julusan. Akala, akalan. Syariba, syarban. Syurban. Nanti kita cari kalau ada masa ke hujung nanti. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa fahima, fahman. Maksudnya banyaknya fa'lan lah. Kan? Banyak fa'lan. Ni samaan, fathan, mana'an, dharban, fahman, raqman. Kenapa suzuan? Sebab masdar. Nasab samun pun boleh juga sebab dia berkaitan dengan baris ni, berkaitan dengan apa kita panggil ayat. Sekarang tak ada ayat, kita boleh takdir je lah. Bila sebut samaan maksudnya sami'a sama'an. Maf'ul mutlak. Wa hunaka khata' sya'i yang binatki kalimah raqbu bi fathi al-qaf, raqamu. Raqamu. Ar-raqamu al-awwal. Kita Melayu tak sebut ar-raqamu belaka. Tapi dekat Mesir banyak sebut ar-raqamu. Salah kata. Okey. Adapun fi'il lazim pula, antara banyak kita jumpa fu'ul. Fu'ul. Contohnya qa'ada qu'udan, jalasa julusan, tala'a tulu'an, sajada sujudan. Fi ma'ada qab fa masdaruhu qabul. Qabila bukan qablu, qabila. Qabila qabulan bukan kubulan. Ni fa'ul. Yang penting fu'ul atas. Fu'ulah. Contohnya sahlun suhulah, sa'bun su'ubah, azbun uzubah, na'mun nu'umah. Fa'al. Fa'al fariha farhan. Okey, fa'al. Fa'ila farhan, mariha marhan, syabi'a syab'an, taraba taraban, gitu. Marahan, gitu marahan. Jadi ini adalah masdar-masdar yang ada kaedah ni. Ini bukan kaedah Kalau kaedah ni tetap. Kaedah ni satu benda yang tetap. Yang ini kita panggil kebiasaan. Ghalib. Ghalib. Jadi yang tu ambillah beberapa contoh tu. Fa'lun contoh dia, fu'ul contoh dia, fu'ulah contoh dia, fa'al contoh dia. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada fi'il rubai. Ustaz percaya ni itu sebenarnya kebanyakan yang kita ambil ni Ustaz percaya kita dah ambil dalam peringkat SPM dulu kan. Cuma Ustaz percaya juga dalam itu ambil di college ni satu kelebihan itu ambil itu daripada awal hingga akhir kan, ikut tajuk dia. Jadi kalau itu boleh jaga buku ni pun Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah pada ustaz sangat besar dah sebenarnya. Cuma kena rajin buka semua kan. Okey, masdar fi'il rubai. Fi'il rubai dia ada 4 fi'il pertama af'ala. Yang kedua af'ala, yang kedua af'ala, fa'ala. Yang ketiga
fa'ala. Ingat ni dulu. Kan? Ingat dulu. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Nampak tak? Baik, yang ini panjang lebar dia same depan. Antum ada madah nama dia Saraf Qur'ani. Asalnya saraf 2 kan, saraf 2. Tapi sebab antum kan diploma bahasa Al-Quran, jadi nak nampak Al-Quran tu kita sebut saraf Qur'ani. Jadi contoh tu banyak ambil daripada Al-Quran. Cuma belajar sama je, kan? Kita akan sambunglah. InsyaAllah mana tahu ada rezeki jumpa ustaz pula kan? InsyaAllah. Tapi yang depan kita secara bersemuka lah insyaAllah. Af'ala, kan? Af'ala. Baik. Asal yang 3 fa'ala. Huruf apa yang kita tambah? Huruf hamzah. Af'ala, kan? Af'ala. Contoh dia ankara, akrama, abqa, kan? Au qafa, au dhaha, au rada, kan? Okey, baik. Jadi kalau fi'il af'ala, masdar dia if'al. Kalau kita nak baris dua di atas pun okey. Af'ala if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nanti kita hafal Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala mudhari' dia yuf'ilu, masdar dia if'alan. Ankara yunkiru inkaran. Akrama yukrimu ikraman. Abqa yubki ibqaan. Kemudian dia kata kalau huruf waw, kan? Waw tu kita tukar pada ya. Contohnya au qafa yuqifu iqafan. Nampak tak? Asalnya iqafan. Kan? Asal dia iqafan. Tapi peliklah nak sebut iqafan tu sebab waw ni tak sesuai dengan baris bawah. Sebab tu waw itu ditukar kepada huruf ya. Au dhaha yudhihu idahan. Sama juga Au rada yuridu iradan. Ni bila? Ni poin yang pertama tak ada masalah, salim. Yang kedua ni kalau huruf pertama dia huruf waw. Huruf pertama huruf ilah yang waw. Okey. Kemudian ada pula amma idza kana al-fi'lu mu'talul ain. Mu'talul ain maksudnya huruf tengah dia yang mu'tal. Contohnya aqama, atala wa amala. Famasdaruhu yakunu bikasri awwalihi wa idafati ta marbutah fi akhiri. Okey, Ustaz mudahkan. Aqama iqamatan. Hafal yang ni. Aqama iqamatan, atala italatan, aqala iqalatan. Okey, cukup tu 3. Kan? Yang ni tu hafal belaka lah ni hafal molek lah yang tu hafal. Tak banyak sikit je kan. Ankara inkaran, akrama ikraman, abqa ibqaan. Jadi yang ni yang asal. Yang ini ada sedikit perubahan, tukar waw kepada ya. Yang ini nampak macam tukar terus. Sebenarnya tidak. Kan? Sebenarnya cukup tak masa kalau saya nak tunjukkan sikit contoh dia. Kenapa aqama jadi iqamatan? Kan? Okay. Kenapa aqama jadi iqamatan? Biasanya kalau antum dapat yang ni, yang lepas-lepas dia senanglah. Kita buat sekali. Okey. Ini bahasa dah bahasa Arab. Kita besarkan tulisan dia kepada 36. Okey. Aqama asal dia aqwama. Dia tak ada aqama sebenarnya. Dia tak ada qama, dia ada qawama, fa'ala. Jadi aqama asal dia aqwama. Kan? Aqwama. Dan sebab apa jadi aqwama? Sebabnya orang Arab dengar hamzah berbaris di atas. Qaf mati. Berapa gigi tu? Okey, qaf mati. Waw baris atas. Salah pula. Waw baris di atas. Mim baris atas. Aqwama. Af'ala. Aqwama. Habis kenapa jadi aqwama? Sebabnya orang Arab ni waw ni huruf sakit. Kan? Waw huruf sakit. Jadi mereka tak suka huruf qaf huruf sihat. Salim kan? Sihatlah, sihat sahih. Baik. Mereka tak suka huruf sakit ada baris. Huruf sihat, huruf yang sihat tak ada baris. Tukar baris. Jadi apa? Kita paste dulu. Jadi kita tukar baris dia. Yang ni kita buang. Kita beri baris atas.
Yang waw ni pula kita beri baris mati. Betul ke gitu tu? Salah pula. Space. Matikan dia. Qauma. Kemudian dia kata waw tak sesuai dengan apa? Tak sesuai dengan apa? Tak sesuai dengan baris atas. Waw ini tukar kepada alif. Jadi aqama. Jadi aqama tu asalnya aqwama. Kan? Qama berdiri, aqama mendirikan. Habis tu sebab apa jadi apa? Jadi iqamatan. Okey. Af'ala yuf'ilu. Apa maksud dia? Af'ala yuf'ilu if'alan. Hafal mesti hafal. Af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi aqwama yukwimu asal baik asal. Aqwama yukwimu qaf mati, waw beratas, alif mati, tak kira alif kan, mim. Kita letak alif atas kan, iqwaman. Ini yang berlaku. Iqwaman. Kan? Af'ala yuf'ilu if'alan. Okey. Habis iqwaman apa yang berlaku? Kalau itu faham yang atas, faham dah yang bawah kan. Qaf sihat mati. Waw sakit ada baris. Tukar baris dia. Tukarkan baris dia. Kita copy je lah. Buat sikit kerja kita. Tak apa Kalau pang putih kan laju sikit tau. Okey, kemudian kita tukar baris dia. Backspace X. Salah X lagi. Q. Space di atas. Iqaw. X. Okey. Tukar baris. Nampak tak? Qaf dan waw bertukar baris. Okey. Lepas itu, dia kata alif waw ni tak sesuai dengan baris atas. Tukar waw kepada alif. Jadi man. Kan? Betul tak? Tukar waw kepada alif. Jadi ada dua alif. Bila ada dua alif, buang satu alif. Okey. Bila buang satu alif ni, baloh. Biasalah bukan baloh. Beza pendapat. Buang mana saja? Nak buang alif yang pertama ke alif yang kedua? Ustaz pegang buang alif yang kedua. Kan? Buang alif yang kedua, alif ni. Ada orang kata buang alif pertama, tak apalah kan. Tak berdosa, tak ada dosa pun. Buang jadi iqaman. Iqaman gitu. Iqaman. Kan? Jadi sebagai ganti kepada alif yang dibuang tu kita letak tambah huruf ta, jadi iqamatan. Ini tajuk dia secara panjang lebar dia dalam tajuk al-i'lal wal ibdal kan. Tapi kita sem depan tu ikut pengalaman ustaz kita cuma mampu memberi isyarat sajalah tak mampu cerita panjang kan. Cuma itu fahamlah kaedah dia kan. Dia punya kenapa berlaku aqama tu jadi iqamatan. Okey. Kan? Hafal jelah. Aqama, afada, ajada, yang ada yang bunyi macam tu. Okey, baik. Yang kedua, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu hafal belaka dah ni kan. Kalau tak hafal lagi tu, itu hafal lah Molek sangat tu hafal. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala, kita dhaif ala ain. Ain tu kita gandakan sekali jadi dua. Fa masdaruhu yakunu ala wazni taf'ilin. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Okey. Darraba yudarribu tadriban. Nassaka yunassiku tansiqan. Fawwada yufawwidu tafwidan. Okey, selesai Ini yang asal dia. Kemudian dia kata wa in kana al-fi'lu mu'talul al-akhir. Huruf akhir dia adalah huruf ilah. Nahu zakka wa watta wa qawwa fa masdaruhu ala wazni taf'ilah. Kalau huruf akhir dia huruf ilah, wazan dia taf'ilah. Contohnya zakka tazkiyah. Bukan tazkiyah. Tak ada ya tu satu baris saja. Taf'ilah, tazkiyah gitu. Watta tawqiyah, qawwa takwiyah. Kesalahan yang banyak berlaku sebut takwiyah, salah.
takwiyah gitu, takwiyah. Tazkiyah. Ustaz selalu keluarkan tazkiyah. Kadang-kadang Ustaz buat salah kot, tazkiyah. Salah kan? Tak apalah kan. Okey, baik. Wa in kana al-fi'lu mahmuzu al-akhir. Dia ada sebab ni. Kalau ada masa nanti Ustaz tunjuk pada itu. Wa in kana al-fi'lu mahmuz al-akhir fa masdaruhu yakunu ala wazni taf'il atau taf'ilah. Kalau hamzah belakang, boleh ada dua. Jazza'a yujazzi'u tajzi'an dengan tajzi'atan. Khatta'a yukhati'u takhti'an ataupun takhti'atan. Dia ada dua. Okey, baik. Sikit lagi. Idza sekarang ni atau wazan fa'ala pula. Idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala, mudhari' dia yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Famasdaruhu ala wazni fi'alin ataupun mufa'alatin. Ataupun kalau kita tasrifkan dia fa'ala yufa'ilu fi'alan mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu fi'alan mufa'alatan. InsyaAllah Ustaz akan send pada itu dia punya apa? Kita punya kotak-kotak tu. InsyaAllah kalau Ustaz lupa ingatkan Ustaz. Kadang-kadang Ustaz janji, Ustaz lupa, itu pun tak ingatkan. Sama-sama lupa. Ya, contoh qatala yuqatilu qitalan ataupun muqatalatan. Dua-dua betul. Hasaba yuhasibu hisaban au muhasabatan. Jadi Ustaz sebut yang tengah tu muf'il mudhari'. Khasama yukhasimu khisaman au mukhasamatan. Nampak tak? Tiga dia kan? Itu belajar tu buat banyak-banyak lah. Jadala yujadilu jidalan mujadalatan. Jahada yujahidu jihadan mujahadatan. Daraba yudaribu mudarabatan. Diraban mudarabatan. Jadi kalau rajin ni itu carilah saya tambah lagi sekurang-kurangnya hafal yang telah pun diberi oleh pengarang kita ni. Okey, ni fi'il ni dipanggil rubai mujarrad kan. Yang tiga pertama ni rubai sulasi mazid biharf. Asalnya 3 huruf tambah 1 huruf. Af'ala tambah hamzah. Fa'ala ain tu kita sabdukan fa'ala tambah alif. Adapun fa'lala ni memang asal dia 4 huruf. Kan? Memang asal dia 4 huruf. Dia kata idza kana al-fi'lu ala wazni fa'lala fa masdaruhu ala wazni fa'lalah ataupun fi'lal. Contohnya zakhrafa, zikhraf, zakhrafa. Zalzala, zilzal, zalzalah. Dahraja, dihrajan, dahraja. Okey. Okey, yang ni fi'il yang 4 huruf ni tak banyaklah dalam bahasa Arab. Kan? Dia panggil ar-rubai al-mujarrad. Okey, kita ambil sikit lagi. Sikit saja lagi. Masdar al-fi'lu al-khumasi dengan as-sudasi. Masdar fi'il khumasi sudasi kan dia ada banyak kan? Ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, if'ala, istaf'ala. Sem depan kita akan jumpa dan insya-Allah kita akan panjang kat situ. Cuma kaedah dia mudah je kan? Baik. Sebab apa? Kita boleh buat fi'il rubai dia ada kaedah dah, tetap dah kias. Dia main kias. Kias. Kan? Jadi kita ikut kaedah dia lah kan. Begitu juga fi'il khumasi sudasi kias. Dia dah ada kaedah. Tak sama macam masdar fi'il sulasi kan. Sebab tu dia kata idza kana al-fi'lul khumasi aw sudasi mabdu'an bi hamzah. Kaedah dia adalah bihamzati waslin. Tak habis lagi tu. Bihamzati waslin. Yang mula dengan hamzah dulu. Contohnya ifta'ala, infa'ala, if'ala dan istaf'ala. Masdar dia pertama sekali langkah pertama ala wazni madihi. Ifta'ala, ambil ifta'ala juga. Ma'a kasri al-harfi as-salis. Huruf yang ketiga berbaris di bawah. Ifta'ala, huruf ketiga huruf ta. Jadi ifti'ala. Ifti'ala. Kemudian langkah yang ketiga ziyadatu alifin qabla al-akhir. Sebelum huruf akhir kita tambah alif. Jadi ifta'ala langkah pertama, langkah yang kedua ifti'ala, langkah yang ketiga ifti'alan. Kita tulis
Kita tulis sikit. Asalnya contohnya kita beri dengan if ta'ala. If ta'ala. Ustaz rasa Ustaz tak perlu tak baris. Supaya kita semua tahu if ta'ala. Nak tak baris boleh, tak ada masalah, tak baris lah. Mati. Mana ni? Satu baris. Ain satu baris. Lam satu baris. If ta'ala. Okey, langkah yang kedua. Sama juga, cuma satu saja perubahan. Langkah yang kedua. Langkah yang ketiga. Tiga langkah. Okay, langkah yang kedua. Huruf ta ini tukarkan. Kalau dia baris atas, buang baris atas dia, letak baris di bawah. Jadi if ta'ala. Kan? Langkah yang ketiga, tambah alif sebelum huruf akhir. Kita letak huruf merah lah. Tambah alif. Jadi kan. Jadi yang ni pun kita letak merah. Gitu. Merah. Tak jadi. Merah satu huruf tak jadi. Jadi ain pula. Merah. Okey. Langkah pertama fi'il madi. Langkah yang kedua, huruf ketiga berbaris bawah. Langkah yang ketiga, huruf kedua terakhir. Tambah alif sebelum huruf akhir. Jadi ifta'ala, ifti'ala, ifti'alan. Kalau infa'ala, infa'ala, infi'ala, infi'alan. Itu langkah dia. Lepas tu sedang cerita tu hafal je lah. Hafal lagi mudah Ustaz Asin. Tapi kalau orang tanya langkah, kena beritahu lah ni langkah dia. 3 langkah. Ala wazni madihi. Itu yang pertama. Yang kedua, ni langkah pertama. Ala Ustaz dah ala ni. Yang kedua, kasri al-harfi as-salis. Huruf ketiga berbaris bawah. Ziyadatil alif qabla al-akhir. Tambah alif sebelum huruf akhir. Okey, ijtama'a, ijtima'an, indafa'a, indifa'an, istakbala, istikbalan. Senang kan? Wa idza kana al-fi'lu mabdu' bi ta' zaidah. Dia yang satu lagi yang ada tak depan dia. Kan? Ja'a masdaruhu ala wazni. Okey, langkah pertama ala wazni fi'li madihi. Satu langkah. Langkah yang kedua ma'a dhammi ma qabla al-akhir. Lagi mudah. Kan? Taqaddama, taqadduman. Ta'allama, ta'alluman. Tadahraja, tadahrujan. Sebab itulah kalau itu nampak isim bermula dengan huruf ta. Bukan fi'il. Fi'il ada banyak kan? Isim. Kemungkinan dia tu sama macam fi'il madi, tetapi huruf yang kedua terakhir dia berbaris depan. Isim, masdar. Kan? Tajammu'an, tajamma'a, tajammu'an, tahassana, tahassunan, tasallaha, tasalluhan, ta'allama, ta'alluman. Kan? Jadi sebenarnya hafal wazan ni sebenarnya sangat menguntungkan itu bila itu baca. Kan? Tengok Ustaz baca je kan. Ustaz baca. Al-masdar al-mimi masdarun mabdu'un bimimin zaidatin wa yuaddi nafsa makna al-masdar. Setakat ni tak jumpa lagi. Wa yusarul masdaru al-mimi min al-fi'li thulasi ala wazni maf'al illa idza kana al-fi'lu awwaluhu harfu illa fa yusaru ala maf'il. Tak ada kat sini. Arada okey. Tak ada nak dia. Tak apalah. Okey, contohnya kalau ibdal. Ma'a ibdali. Sebab apa kita tahu ibdal? Bacaan dia ibdal. Sebab yalah yang pertama pengalaman bahasa. Itu banyak dengan ibdal kan. Itu pun baca ibdal. Tapi kalau yang terhafal wazan af'ala yuf'ilu if'alan, abdala yubdilu ibdalan. Begitulah kan. Okey. Jadi malhudhah mulahadhah. Okey. Jadi masdar ada ni masdar dia ada pula masdar ni, ada masdar mimi, ada masdar sinai, ada isim marah, isim hay'ah. Jadi amal masdar ni Ustaz akan terangkan balik. Kena terang, tak boleh tak terang. Masdar sarih, masdar pun Ustaz kena terangkan. Memang kena terang yang ni. Okey. Lepas ni masuk isim mushtaq dah kan. Jadi yang dua ni Ustaz akan terangkan balik. Kalau Ustaz lupa, antum tolong ingatkan Yang ni pun Ustaz akan sentuh sekali lah insya-Allah. Okey, baik. Itu saja pada minggu ini. Ustaz harap apa yang Ustaz kongsi ni memberi antum semangat lah ya
untuk semakin belajar kenal bahasa Arab kan. Saraf ini selalu Ustaz sebut ibu kepada bahasa Arab kan. Ibu kepada bahasa Arab. Nahwu ayah dia kan. Saraf ibu dia. Jadi jagalah nahwu dan saraf ini. Kalau antum memang bukan kalau lah, maksud antum memang pelajar diploma tahfiz tahfiz dan bahasa Al-Quran kan. Jadi antum sepatutnya akan fokus kepada bidang bahasa lah kan. Jadi jagalah betul-betul nahwu dan saraf ini insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih kepada yang hadir ya. Ustaz minta maaf ya banyak atas kekurangan. Nampaknya 2 minggu ni banyak kekurangan yang berlaku. Jadi tak apa, insya-Allah kita sempat kejar kan. Kita akan habiskan muqarrah insya-Allah dan bimbang kan. Cuma satu lagi itu buat persediaan lah ya untuk kuis tu. Minggu depan kita nak fokus pada tugasan lah. Tugasan ni Ustaz janji pada minggu tu ya. Kumpulan bagi awal-awal dah. Tugasan tak jelas lagi Ustaz ya. Okay, Ustaz bagi dah tugasan tak ada ya. Tak ada setakat ni rasanya. Tapi bagus juga disebabkan kelemahan Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan bagi tugasan yang mudah-mudah dalam itu InsyaAllah. Okey, itu saja pada minggu ini insyaAllah. Kita akan jumpa pada minggu depan. Sebelum tu sedikit berita sedih salah seorang guru mantan guru Institut Al-Quran Terengganu, Ustaz Muhammad Ibrahim telah meninggal dunia pagi tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ambil sedikit masa untuk sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah untuk almarhum. Baik, antum ada masalah yang antum boleh bincang dalam grup insya-Allah. Kemudian sementara tu bolehlah juga antum bincang-bincang dalam grup grup hidupkan dulu sementara grup kita panggil grup Telegram tu dengan perbincangan. Antum boleh carilah kata nota tambahan, masukkan kat situ dia hidup kita panggil grup Telegram itu. Tapi yalah sebab kelemahan Ustaz sendiri jadi insya-Allah mungkin minggu depan lah kot kita akan lebih aktif dalam grup tersebut insya-Allah. Cuma Ustaz tak aktif lah Ustaz tidak akan bersama antum lah. Itu grup antum. Jadi kalau antum ada soalan-soalan tu terus tanya dalam grup besar. Ustaz lebih suka antum tanya dalam grup besar berbanding dengan PM sebab kadang-kadang disebabkan banyak mesej yang masuk, boleh jadi mesej antum Ustaz buka secara cepat-cepat, lepas tu tak ingat dah nak jawab. Tapi kalau grup yang besar tu insya-Allah Ustaz akan selalu bukalah juga kan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama.